Jol, sampai bila tadi kan cemani kan? Hah? Biniku balik-balik bertanya, Pak. Ah, kalau Mama bertanya, kau beritahu saya tadi jual barang lain. Mama tu udah tahu tu. Boring kau yang aku dah buat apa-apa sebelum ni. Benar. Mana indah? Lihat TV, makan, tidur. Tengahnya tu kerja tani. Dah bah, Nek. Aku mau coba kira, ngam kan yang ku kira ni. Sebab balik-balik ku kira sama juga. Macam baik jodoh orang mengira. Coba tak? Itu dia sedikit petikannya Dini dari drama 993, drama kisah benar 993 yang merupakan satu drama berdasarkan kes jenayah yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Itulah yang akan kita bawakan bagi wawancara Rampai Pagi pada pagi ini bersama dengan kita di studio dua orang tetamu kita. Iaitu bersama dengan Hasri Bahar, seorang penerbit drama kisah benar 993 dan juga bersama dengan kita juga di sebelah penerbit kita adalah Timbalan Penguasa Polis DSP Muhammad Amiruddin bin Haji Tunjang, Ketua Unit Perhubungan Awam Pasukan Polis Diraja Brunei. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ni kedua-duanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan bagi pihak Rampai Pagi di atas kerana berkesudian untuk menyerikan lagi edisi Rampai Pagi untuk hari ini. Ya. Jadi hari ini kami akan berbincang mengenai dengan satu drama. Drama kisah benar 993. Jadi kita alhamdulillah di studio kita telah menjemput penerbit dan juga wakil daripada Perhubungan Awam Pasukan Polis Diraja Brunei DSP Muhammad Amiruddin bin Haji Tunjang. Jadi untuk soalan pertama untuk mukadimah barangkali kalau boleh ditujukan kepada penerbit drama ini, drama kisah benar 993. Mungkin kalau boleh diceritakan dengan penonton hari ini sedikit sinopsis dan juga objektif drama kisah benar 993. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sinopsis drama kisah benar ini ialah kalau seperti yang diketahui sudah merupakan drama yang mengetengahkan mendedahkan kes-kes penyiasatan jenayah yang sebenarnya berlaku di negara Ketanik yang dilaporkanlah and then setiap episod akan mendedahkan berlainan kes lah. Ia ada 15 episod sebenarnya mendedahkan berlainan kes ada 15 yang berbeza dan bersandarkan mengikut fail-fail yang telah selesai dibuat penyiasatannya tuan oleh pasukan Polis Diraja Brunei dan pelakunya menerima hukuman yang sudah yang dilakukannya lah. Dan objektifnya demi kedaulatan negara Brunei Darussalam dan kesejahteraan masyarakat dan kewibawaan, pasukan Polis Diraja Brunei menandai peranan dan tanggungjawab yang besar untuk memastikan peraturan dan undang-undang ini sentiasa dipatuhi dan dihormati. Dan juga masalah sosial dan juga jenayah di negara Brunei Darussalam semakin meruncing ekoran sikap manusia yang mementingkan diri sendiri. So dalam penambahbaikan imej pasukan Polis Diraja Brunei, pelbagai langkah telah diambillah telah diambil dalam penglibatan dalam kerjasama dua halak antara orang ramai dan pasukan Polis Diraja Brunei mengekalkan dan ketenteraman negara. Itulah objektifnya. Kalau kita ni melihat kembali, sebenarnya 993 ini bermula daripada satu dokumentari kan. Mula-mulanya adalah mungkin boleh diketengahkan, mungkin boleh dikongsikan bagaimana mula-mulanya menjadi dokumentari dijadikan pula sebagai satu drama siri. Kalau dikongsikan sebelum ini memang ada dululah jejak 993. Kalau jejak 993 ia dikirakan dia punya konsepnya adalah dokumentari. Ada lakonan sikit saja dan ada presenter. So untuk menukarnya memandangkan macam penerbit sebelum itu sudah berpindah ke unit drama, so dibuatkannya fully drama lah. Tapi still ada di hujungnya ada ia punya itulah dari pasukan polis memberitahu berkongsi dengan hukumannya apa pencerahannya. Ya macam itulah. And then sebelum ini pun yang start fully drama pada tahun lepas 2021 dinamakannya series 993. Actually-nya sama agaknya memandangkan more macam kisah ini memang kisah benar, so kami menukarnya untuk menjadikan kisah benar 993, tapi ini kira season 2 lah, siri kedua.
Betul. Saya amat tertarik sekali dengan perkongsian yang dikongsikan oleh Hasri tadi mengenai dengan objektif drama ini ditubuhkan. Salah satunya tadi dikongsikan untuk melihatkan kepada orang ramai, khususnya penonton di rancangan Radio Televisyen Brunei, di antara peranan ataupun tanggungjawab yang dimainkan oleh pihak pasukan Polis Diraja Brunei. Dan selain pada itu rasanya bukan hanya untuk dari segi hiburannya sahaja melihat drama, tetapi dari segi unsur pendidikan, pengajaran yang sama-sama dapat diambil apabila kita ni melihat sesuatu drama itu hingga secara langsung dapat menyedarkan kita ni dan juga orang dapat meningkatkan kesedaran kita ni dan pengetahuan kita ni sebenarnya mengenai dengan kes-kes yang terdapat di negara kita Darussalam ni. ini. Oleh itu, mungkin boleh ditanyakan kepada Tuan DSP Muhammad Amiruddin, bagaimana dengan proses pemilihan kes-kes ini yang dilakukan semula? Saya pasti memang mungkin ada sesetengah kes yang lebih sesuai untuk dipilih bagi drama ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan bagaimana. Okey, terima kasih Puan. Adapun ada beberapa kriteria proses-proses pemilihan kes-kes ini sebelumnya dilakukan. Yang pertama sekali adalah untuk memastikan kes-kes berkenaan itu telah pun selesai di pihak mahkamah, yang mana pendakwaan itu sudah dijalankan dan pesalah itu sudah dijatuhkan hukuman dan manakala mangsa itu sudah dibela keadilannya. Dan kedua, seterusnya kes-kes itu akan ditapis lagi untuk dilihat daripada sudut keunikan dan juga sudut kes itu adalah eksklusif. Maksud unik dan eksklusif itu adalah ianya jarang-jarang berlaku di negara ini dan ianya juga adalah public interest. Di samping itu juga kes-kes itu adalah kes yang rumit dan sukar, walau bagaimanapun hasil daripada kerjasama pegawai-pegawai penyiasat dan juga pendakwa raya telah pun menyelesaikan kes itu dengan jayanya lah. Cuma itu prosesnya. Jadi terdapat 15 kes ni Tuan. 15 kes telah pun dipilih untuk dijadikan sumber rujukan dan juga dijadikan drama dalam drama Kisah Benar 1993. Jadi kalau tadi bercerita kembali mengenai dengan drama Kisah Benar 1993, soalan berikutnya mungkin boleh ditanyakan kepada penerbit Hasri mengenai dengan drama ni tadi. Bila sebenarnya drama ini akan ditayangkan dan mungkin boleh diceritakan dari segi penggambaran, berapa lama sebenarnya masa yang telah diambil untuk melakukan proses penggambaran menyiapkan 15 episod? Okey. InsyaAllah drama ini akan bermula ditayangkan pada 30 September ni, setiap hari Jumaat pada jam 9 malam di RTB Anika. Dan kiranya ada yang miss ataupun termiss dalam niat, ianya akan diulangkan kepada esok harinya, hari Sabtu pada pukul 2 petang di RTB Anika juga. Dan mengenai dengan proses penggambaran, berapa lama penggambarannya ya Tuan Radia. Untuk mengetahui penggambaran ini sebenarnya bermula dibuat awal-awal pada bulan Januari pada tahun ini. Pada tahun ini. Tapi memandangkan adanya gelombang kedua COVID-19, so diberhentikan kerana seperti yang diketahui memang kalau membuat penggambaran drama memerlukan ramai yang terlibat, sama dari segi pelakon ataupun juga kru penggambaran, so diberhentikan dulu untuk supaya indah tularlah COVID-19 itu. So lepas itu dibagi tahu lagi untuk menyambung semula pada bulan Februari. Lepas masa itu kami start je sudah. Lepas itu pun diberhentikan semula lagi untuk memberi ruang kepada penggambaran diutamakan dulu kepada yang membuat masa tu untuk penggambaran puasa dan juga hari raya. And then masa tu pun juga ada honestly masa tu ada yang terlibat terkena COVID juga, so berhenti. And then lepas tu sambung lagi semula pada bulan puasa tuan, masa bulan puasa, tapi ataupun kami membuat yang simple-simple saja. Yang simple-simple which is kebanyakan yang kami buat itu yang melibatkan pasukan Polis Diraja Brunei lah. And then stop sebelum raya, sambung lagi after raya sampai pertengahan bulan 6 bulan Jun,
baru habis untuk 15 episod itu. Itulah sepanjang itu. Tapi kalau dikirakan bandar-bandarnya, kalau yang 15 episod tadi, kalau dikirakan memang penggambarannya dalam sebulan 2 bulan pulang saja itu sebenarnya. Sebulan 2 bulan. Kalau drama lah 15 episod. Dan kalau tadi lihat Johan ya dan juga Hasri ya, cabaran yang dilalui memang banyak sebenarnya, di antaranya yang dikongsikan tadi disebabkan oleh usaha kita ni mengekang penularan COVID-19 tu. Dan pastinya dalam 15 episod itu penggambarannya mungkin boleh diketahui adakah pelakonnya sama saja ataupun berbeza bagi episod-episod tersebut. Okey, untuk pengetahuan Hani dan juga ini pelakon-pelakonnya memandangkan ini different case, so pelakon-pelakonnya different lah, banyak berbeza. So myself sendiri dan penerbit sebelum ini pun mengambil pelakon-pelakon yang memang tidak asing lagi dan pelakon-pelakon baru. Macam pelakon-pelakon yang lama tu macam Taufik ada yang macam dilihat tadi kan, Syukri, Mahari, Pengajar Jorkia, Umi Aisyah, Jalina. Dan yang baru-baru tu macam Amir Rashid, Anaki Danish dan ramai lagi lah yang terlibat lah. Jadi kalau ada peranan untuk kita ya, Dini. Yang mau yang boleh mana di tu? MTP. Mau yang mana tu? Suspek ataupun kalau polis sudah dapat. Polis sudah tahu. Polis sudah dapat. Saya sebenarnya terbuka. Menerima cabaran. Kita sentiasa bersedia ya. Boleh insya-Allah. Sentiasa siap. Baiklah, apa yang cuba diketengahkan ni atau disampaikan melalui rancangan ini? Okey, kalau macam dari myself yang cuba ditengahkan ialah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan jenayah lah, kerana memang diketahui hukumannya adalah berat dan setimpal dengan kesalahan. Mungkin Tuan boleh. Okay. Antara lain juga objektif dramanya dilakonkan adalah untuk membagi pendedahan kepada orang ramai mengenai dengan intipati pengajaran dan kesedaran. Betul. Dan membuka minda penonton akan keburukan pelaku-pelaku jenayah ini. Jadi apa yang diharapkan juga dengan lakonan semua ini dapat menyapa pemikiran penonton untuk bersikap waspada akan keadaan sekeliling ini. Dikuatiri juga dengan lakonan ini juga kebaikannya adalah apabila menonton, jadi jika perkara-perkara itu berlaku di sekeliling itu, ada tindakan-tindakan yang boleh dibuat seperti menghubungi terus talian 993 ataupun hadir untuk melapor ke mana-mana balai polis yang berhampiran lah untuk tindakan selanjutnya macam itu. Alhamdulillah. Tadi Tuan ada mengongsikan ada beberapa kes-kes yang unik yang mungkin menjadi public interest. Mungkin boleh diketahui serba sedikit tanpa ada spoilernya mengenai dengan kes-kes yang telah pun terpilih untuk dilakonkan semula ini. Kes-kes itu ada 15 episod dan merangkumi kes-kes yang melibatkan daripada unit penderaan wanita dan kanak-kanak, daripada Jabatan Negarakan, iaitu daripada pasukan-pasukan simpanan polis apabila diorang membuat rondaan dan sebagainya. Dan ada juga daripada kes-kes yang daripada balai-balai polis, iaitu apabila diorang membuat serbuan dan sebagainya lah, macam itulah ia punya tu. Takut nanti kalau diceritakan lebih lanjut spoil tu. Haruslah kita ikuti tadi. Katanya pada setiap hari apa tu? Jumaat. Pada hari Jumaat bermula 30 September betul pada pukul 9 malam ya. Mungkin soalan berikutnya kalau boleh ditanyakan mengenai dengan penglibatan pihak pasukan polis Diraja Brunei dan juga dalam rancangan ini terutama dari segi RTB ya. Macam mana penglibatan kedua-dua pihak ini? Mungkin boleh diceritakan kalau boleh Hasri dulu. Okey, alhamdulillah penglibatan dari pihak polis untuk memberi kesesnya ini ialah membagi synopsis yang dari awalnya and then synopsis itu kami beri kepada penulis-penulis skrip yang sudah kami pilih untuk membuat skrip bagi setiap episod, bagi setiap case lah. Dan selain itu macam since kami bekerjasama ni ialah yang melibatkan tempat-tempat macam balai polis dan juga kelenderaan pelakon-pelakon yang memang dari pihak polis juga. Di sanalah nampak kami punya kerjasama pihak polis dengan RTB itulah, dan alhamdulillah kerjasama yang diberikan cukup memuaskan juga lah. Kita akan berehat sebentar untuk menyaksikan lagi satu sedutan teaser ini, jadi kita saksikan bersama.
Apabila tadi kan cuma ni kan, bini ku balik-balik bertanya apa? Kalau Mama bertanya, kau beritahu saya tadi jual barang lain. Mama tu dah tahu tu. Boring kau yang aku tak buat apa-apa je selama ni. Benar. Mana indah? Tengok TV, makan, tidur. Tengahnya tu kerja tani. Dah bah, Nek. Aku mau cuba kira, ngamkan yang ku kira ni sebab balik-balik ku kira sama juga. Macam baik jodoh orang mengira. Cepat. Ia melihat sedutan tadi terasa seperti saya harus berdiri dan bersiap sedia ya untuk berkhidmat, bergerak demi negara. Mungkin boleh diketahui sedikit mengenai dengan OST-nya soundtrack 993 ini yang tajuk dari negara. Okey, nama tajuk OST dari negara. Ciptaan komposer dan penulis lirik ialah Kim Mok Sin dari K-Rock Studio dan penyanyinya adalah Zudin Karim. Sebenarnya rakaman pun dibuat sebelum masa tu sebelum penggambaran siri 993 lah. Macam itulah. Sebenarnya kita amat teruja sekali bercerita mengenai dengan drama hasilan nukilan produser tempatan dan penulis tempatan. Salah satu macam yang kita ceritakan hari ini drama Kisah Benar 993, tapi disebabkan oleh keterbatasan waktu hari ini terpaksa kita ni meringkaskan wawancara hari ini untuk bertanyakan soalan yang terakhir kepada Tuan barangkali Tuan Muhammad Amiruddin. Mungkin kalau boleh Tuan jelaskan dari segi mungkin saranan pihak polis kepada masyarakat Brunei mengenai dengan kes-kes jenayah di negara ini. Silakan Tuan. Okey, baik. Orang ramai adalah disarankan untuk orang terutama sekali orang ramai adalah disarankan untuk memenuhi peranan dan tanggungjawab diorang sebagai orang ramai dalam selaku mata dan telinga dalam pengongsian maklumat untuk dikongsikan kepada pasukan polis Diraja Brunei dan mana-mana agensi-agensi penguatkuasa undang-undang di negara ini. Jika kita ada mengetahui atau menerima sebarang maklumat tersebut, agar tidak teragak-agak untuk mengongsikannya ke mana-mana agensi penguatkuasa undang-undang di negara ini untuk tindakan selanjutnya. Dalam masa yang sama, pasukan polis Diraja Brunei juga berusaha untuk meningkatkan lagi peranan dan tanggungjawab mereka dalam usaha pembenterasan, pengekangan, pemantauan dan juga penahanan kepada mana-mana pelaku jenayah agar negara kita ini lebih aman, selamat, tenteram dan damai berpaksikan baldatun taibatun warabun ghafurun. Kita harapkan melalui kerjasama di antara pasukan polis Diraja Brunei dan juga radio televisyen Brunei ini akan dapat meningkatkan lagi kerjasama dan juga pengetahuan orang ramai mengenai dengan kes-kes jenayah di negara Brunei Darussalam dan sama-sama membenteras jenayah. Kepada Hasri, mungkin boleh dikongsikan harapan Hasri. Okey, harapan supaya agar drama 993 ini diterima seperti siri 993 yang terlepas, sebab dari orang ramailah yang suka dengan drama ni, so that's why lah kami sambung harapan supaya dapat menerima drama ni dan membagi komen-komen yang baiklah. Ya. Dan pastinya kita juga sebagai penonton bukan sahaja kita ni menonton atau kita ni mempelajari sesuatu daripadanya, tetapi juga kita amat menghargai segala inisiatif dan juga usaha yang dijalankan oleh pasukan polis Diraja Brunei di dalam membenteras segala jenayah dan dalam menjaga keamanan di negara Brunei Darussalam. Tepat sekali seperti yang dikongsikan tadi oleh Tuan Muhammad Amiruddin. Kita ni sebagai masyarakat Brunei memainkan peranan social responsibility kita ni menjadi mata dan telinga. Jadi kalau kita mensyaki sesuatu yang rasanya macam a bit suspicious barangkali, kami boleh laporkan terus kepada pihak polis untuk diambil tindakan dan siasatan dan sebagainya. Dan kalau sekiranya ada laporan, kita hubungi sahaja 993. Itulah dramanya. Drama Kisah Benar 993 yang akan ditayangkan di radio televisyen Brunei RTB Aneka dan RTB Sukma Indra bermula 30 hari bulan September ini, Auda, setiap hari Jumaat 9 malam. Nantikan bersama. Baiklah, daripada Rampai Pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua narasumber kita hari ini, iaitu Hasri Bahar merupakan seorang penerbit dan juga Yang Mulia DSP Muhammad Amiruddin bin Haji Tunjang merupakan seorang ketua unit perhubungan awam pasukan polis Diraja Brunei. Terima kasih kedua-duanya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik, syukur Alhamdulillah Auda. Itulah tadi wawancara yang terakhir. Begitu menarik sekali mengenai dengan drama Kisah Benar 993 ini. Boleh kita ikuti bersama dan mempelajari sesuatu darinya. Di samping juga mengetahui apa sahaja kes-kes unik yang terjadi di negara Brunei Darussalam ini. Betul, tepat sekali. Bukan hanya tadi menghibur melihat drama, tetapi mesej yang paling penting ialah mesej yang cuba disampaikan di dalam drama tersebut. Drama Kisah Benar 993. Pastikan janji temu Auda untuk menyaksikan drama ini pada 9 malam 30 hari bulan September di RTB Aneka. Ya, itu sahaja kita menutup tirai rampai pagi pada hari ini. Terima kasih kepada Auda kerana terus setia bersama kami sehingga pukul 10 pagi ini. Teruskan bersama dalam rampai pagi setiap hari mengongsikan pelbagai informasi dan juga bahan-bahan menarik. Oleh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.